Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Mari belajar bersama cikgu untuk Matematik ASSM tingkatan 4. Hari ini kita akan pelajari bab yang pertama iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita lihat dahulu bahagian yang pertama. Dalam video kali ini, kita akan pelajari tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Standard pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua, mengenal pasti kuadratik, fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Kita lihat dahulu gambar di sebelah kiri ini. Perhatikan bahawa seorang pemain bola sepak sedang menendang bola. Bola tersebut bergerak dan perhatikan pergerakan bola ini. Apabila kita catat pergerakan bola ini, kedudukan bola ini apabila bergerak, dia akan membentuk satu lengkuk. Lengkuk inilah yang dikenali sebagai bentuk parabola. Jadi ini sebenarnya boleh diwakili oleh persamaan. Oleh satu persamaan sendiri yang akan kita pelajari selepas ini. Setiap ungkapan mempunyai bentuk yang tersendiri bergantung kepada jenisnya. Jadi untuk memahami bentuk-bentuk ungkapan, bentuk-bentuk graf bagi setiap ungkapan, kita boleh menggunakan perisian GeoGebra. Sebagai contoh, yang cikgu telah buat, ada 3 ungkapan dan telah dilakarkan graf di sini menggunakan perisian GeoGebra. Lihat yang pertama ini, graf yang berwarna hijau. Berwarna hijau kita dapati bahawa grafnya adalah berbentuk melengkung ke atas. X kuasa 2 tambah 4X tambah 1, grafnya melengkung ke atas. Untuk ungkapan yang kedua, X kuasa negatif 2, tolakkan dengan 1. Kita lihat pada graf yang berwarna merah, didapati bahawa grafnya adalah berbentuk hyperbola. Manakala yang ketiga, ungkapan yang ketiga negatif 2x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Lihat pada graf yang berwarna jingga ini, grafnya adalah berbentuk melengkung ke bawah. Jadi ini bermaksud kita dapati bahawa yang pertama tadi grafnya adalah bentuknya adalah melengkung ke atas. Yang kedua ini berbentuk hyperbola. Dan yang ketiga ini pula grafnya berbentuk parabola melengkung ke bawah. Jadi untuk yang seterusnya, murid-murid boleh mencuba sendiri menggunakan software GeoGebra. Jadi di sini didapati bahawa bentuk melengkung adalah yang diwakili oleh ungkapan A dan juga ungkapan C. Dan apakah persamaan di antara kedua-duanya? Kita dapati bahawa kuasa tertinggi bagi kedua ungkapan ini adalah 2. Jadi ini bermaksud bentuk melengkung ini diwakili oleh ungkapan di mana kuasa tertingginya 2. Di mana di sini untuk graf melengkung ke atas, yang di bawah ini merupakan koordinat yang paling rendah. Manakala untuk C pula yang di atas ini merupakan koordinat ataupun titik yang paling tinggi. Daripada aktiviti yang kita laksanakan tadi, didapati bahawa graf yang melengkung ke atas ataupun yang melengkung ke bawah diwakili oleh suatu ungkapan yang dinamakan sebagai ungkapan kuadratik di mana pemboleh ubah yang terlibat kuasa tertingginya adalah 2. Jadi untuk mengenali bentuk am bagi suatu ungkapan kuadratik, ianya adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana sebagai contohnya 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 5. Di mana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah tersebut adalah 2 dan hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. A, B, C adalah pemalar dan A tidak boleh sama dengan sifar dan X merupakan satu pemboleh ubah. Contoh yang lain, ini juga merupakan suatu ungkapan kuadratik di mana pemboleh ubahnya adalah X dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah tersebut adalah 2. Begitu juga dengan yang lain, walaupun hanya ada 2 sebutan, pemboleh ubah yang terlibat adalah Y dan kuasa tertingginya adalah
2. Untuk memahami dengan lebih jelas bentuk-bentuk ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, kita lihat contoh soalan daripada buku teks ini. Soalannya, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Jadi kita telah pun belajar bentuk bagi ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana pemboleh ubahnya hanyalah satu iaitu X, di mana kuasa tertingginya 2. Dan A, B, C merupakan suatu pemalar. Untuk pemalar ini, A tidak boleh sama dengan sifar. Manakala B dan C boleh nilainya adalah sifar. Jadi kita lihat untuk soalan A, 2X kuasa 2 tambah 5. Di sini pemboleh ubahnya adalah X dan kuasa tertingginya 2. Memenuhi syarat ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi A jawapannya adalah ya. Untuk B pula, satu pemboleh ubah, kuasa tertingginya 3. Oleh kerana kuasa tertingginya 3, ia bukanlah merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi untuk B salah, bukan. C, kita lihat C di sini, pemboleh ubah yang terlibat ialah X dan Y. Ada dua pemboleh ubah. Oleh kerana ada dua pemboleh ubah, maka ia bukan merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi C ini bukan. Jadi D ini sebenarnya boleh ditulis datangnya daripada 1/2 M kuasa 2 tambah 0 M tambah 0. Okey, di mana nilai B dan C merupakan nilainya sifar. Jadi ini juga merupakan suatu ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi untuk D ya ataupun betul, dan E kita lihat di sini hanya ada satu pemboleh ubah, namun demikian perhatikan ini, kalau kita tulis kembali dia adalah bernilai 3X kuasa negatif 2. Di mana nilai indeks ini, nilai kuasa ini bukan nombor bulat. Oleh kerana bukan nombor bulat, maka ia bukanlah suatu ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi ini bukan. Untuk F juga sama, kita lihat bahawa kuasanya adalah pecahan. Oleh kerana kuasanya bukan nombor bulat, ia adalah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Tadi kita telah pun mempelajari bentuk am bagi suatu ungkapan kuadratik adalah berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Bagi setiap ungkapan kuadratik, kita boleh tentukan apakah nilai A, apakah nilai B dan apakah nilai C dengan cara menyusunnya kepada bentuk am. Sebagai contoh di sini, untuk ungkapan kuadratik 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1, apabila kita susun kepada bentuk am, nilai A-nya adalah 2. Manakala B-nya pula, oleh kerana bentuk am di sini ialah positif, oleh kerana di depan ini negatif, jadi nilai B-nya adalah negatif 3. Dan C pula di sini positif 1, jadi C-nya adalah nilainya 1. Jadi daripada sini kita dapati bahawa perkali bagi X kuasa 2 ialah nilai A. A merupakan perkali bagi X kuasa 2, manakala B pula merupakan perkali bagi X. B ialah perkali bagi X, manakala C merupakan pemalar. Tiada perkali. Untuk menguji kefahaman, murid-murid perlu membuat latihan kendiri muka surat 5. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh, beberapa jawapan untuk soalan yang terlibat dan selebihnya murid-murid perlu melakukannya sendiri di rumah. Jadi untuk soalan nombor 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Jadi untuk soalan A ini oleh kerana tadi kita dah pelajari bahawa ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah bentuk amnya ialah AX kuasa 2 tambah BX ditambahkan dengan C, ada satu pemboleh ubah dengan kuasa tertingginya 2. Jadi untuk A di sini, pemboleh ubah yang terlibat ialah X kuasa tertingginya 2. Jadi ia adalah merupakan suatu ungkapan kuadratik dalam satu
pemboleh ubah. Jadi jawapannya adalah ya. Okay, yang berikutnya, soalan D ini juga merupakan satu ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah di mana nilai P dan C-nya adalah sifar. Jadi D-nya ialah D, jawapannya ya. Okay, G. Okay, di sini dapati X ini kalau kita tukarkan kedudukannya, tukar kepada bentuk yang lain, X-nya adalah kuasa negatif 2. Oleh kerana kuasanya negatif, bukan nombor bulat, maka ia adalah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi ini adalah jawapannya bukan. Okay, yang berikutnya pula cikgu tunjukkan satu lagi soalan iaitu B. Okay, di sini pemboleh ubah yang terlibat ada satu X. Tetapi kuasanya ada negatif. Oleh kerana kuasa negatif, ia bukan merupakan satu ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi jawapannya adalah bukan. Jadi murid-murid perlu melengkapkan untuk soalan yang lain. Okay, nombor 2. Nombor 2 ini cikgu akan tunjukkan juga beberapa soalan. Soalan. Okay, jawapannya untuk A. Tentukan A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Jadi kita cikgu terangkan bentuk am sebelum ini AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, untuk ungkapan ini kita susun balik 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 1. Jadi pada sini nilai A-nya adalah 2. Jadi di sini A-nya adalah 2. B-nya adalah, oleh kerana dia negatif, jadi kita perlu ambil dengan tandanya sekali. B ialah negatif 5. Manakala C-nya, oleh kerana nilainya positif, okay, C-nya adalah 1. Yang berikutnya, soalan E. Soalan E ini kita perlu susun kembali mengikut bentuk am. Kita letak dahulu yang kuasa tertingginya 2, ambil dengan tandanya sekali. Jadi kita tuliskan kembali susun semula negatif 2X kuasa 2. Okay, untuk yang ini tandanya negatif X dan 1 ini bermaksud positif 1. Jadi letakkan sini positif 1. Jadi daripada sini nilai A-nya adalah negatif 2. B-nya negatif bermaksud A-nya tadi negatif 2. B-nya adalah negatif itu bermaksud negatif 1. Negatif X bermaksud negatif 1 X. Jadi B-nya ialah negatif 1. Dan C pula di sini C-nya adalah positif 1. Kita tulis 1 sahaja. Dan yang berikutnya soalan I. Soalan I ini untuk kita tukar dahulu pada bentuk am perlu dikembangkan dahulu. Jadi di sini 2R didarabkan dengan R akan dapat 2R kuasa 2. Okey, 2R didarabkan dengan negatif 3 akan dapat negatif 6R. Jadi daripada sini nilai A-nya adalah 2. B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah kosong ataupun sifar. Jadi untuk soalan-soalan yang lain, murid perlu membuatnya di dalam buku latihan dan boleh bincang dengan guru mata pelajaran. Untuk standard pembelajaran yang kedua, apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okay, sebelum ini kita telah pun pelajari bentuk am bagi suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX ditambahkan dengan C. Ini merupakan suatu ungkapan kuadratik. Apakah kaitannya dengan fungsi kuadratik? Okay, fungsi kuadratik, fungsi tersebut apabila disebut sebagai fungsi, ia merujuk kepada hubungan. Jadi tidak semua hubungan itu merupakan dikenali sebagai fungsi. Fungsi hanyalah melibatkan hubungan daripada sama ada hubungan satu kepada satu ataupun hubungan banyak kepada satu. Jadi untuk kedua-dua hubungan ini dikenali sebagai fungsi. Jadi untuk fungsi kuadratik ditulis sebagai, daripada ungkapan ini kita letakkan sahaja tanda sama dengan AX kuasa 2 ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C. Dan di depan ini fungsinya kita tulis fungsi bagi X. F kurungan X. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang graf fungsi, anda perlu membuat ulang kaji semula bab 8, graf fungsi matematik tingkatan 2. Anda juga boleh merujuk kepada video pembelajaran matematik yang telah cikgu hasilkan. Boleh tekan link pada bahagian description untuk memahami dengan lebih lanjut tentang bab 8, graf fungsi
matematik tingkatan 2. Jadi untuk bentuk graf fungsi kuadratik, apakah jenis hubungannya? Jadi untuk fungsi hubungan yang terlibat sama ada dua, sama ada hubungannya daripada 1 ke 1 ataupun daripada banyak ke 1. Daripada banyak ke 1. Jadi untuk fungsi kuadratik yang mana satu hubungan yang terlibat, okay, kita fahami daripada graf ini. Kita lihat bagi graf melengkung, pada kedudukan gariskan di sini. Okey, di sini bacaan nilai Y-nya adalah 4. Nilai Y-nya ataupun nilai Fx-nya adalah 4. Manakala nilai X-nya ada 2, yang pertama di sini kita bacakan daripada graf, X-nya adalah negatif 1 dan satu lagi nilai X-nya adalah 4. Didapati bahawa ada 2 titik persilangan di mana koordinat yang terlibat yang pertama ini ialah 4 dan satu lagi ialah negatif 1, 4. Apabila kita buat graf pemetaan, okay, kita boleh buat graf pemetaan di mana di sini ialah objek, di sini ialah image. Objek dan image, bagaimanakah bentuk pemetaannya? Objek yang terlibat ialah X. X di sini ialah negatif 1, satu lagi ialah 4. Manakala image yang terlibat ialah 4. 4 sahaja. Jadi negatif 1 dibetulkan kepada 4 dan 4 juga dibetulkan kepada 4. Di sini kita dapati bahawa objeknya ada 2 iaitu banyak dibetulkan kepada satu nilai sahaja pada image iaitu 4. Hanya ada satu sahaja. Jadi hubungnya adalah banyak ke 1. Jadi untuk fungsi kuadratik sebenarnya ia merupakan satu fungsi banyak kepada 1. Bentuk graf bagi fungsi kuadratik adalah berbentuk melengkung, sama ada melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Jadi untuk memahaminya bagaimanakah bentuk graf fungsi yang terlibat sebenarnya bergantung kepada nilai A. Nilai A kita boleh lihat di depan X kuasa 2. Ada dua kategori A di sini, sama ada A lebih besar daripada kosong. A lebih besar daripada kosong bermaksud nilai A-nya adalah positif. A tersebut boleh jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai A positif, bagi nilai A positif, grafnya adalah melengkung ke atas. Dan satu lagi jenis yang kedua ialah untuk A di mana nilai A-nya adalah kurang daripada kosong. Ini bermaksud nilai A-nya adalah negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Bagi nilai A yang negatif, iaitu nilai yang di depan X kuasa 2 negatif, bentuk grafnya adalah melengkung ke bawah. Jadi inilah perbezaan di antara kedua-dua bentuk graf ini, iaitu bergantung kepada nilai A. Sekarang kita fahami pula apakah yang dikatakan sebagai titik maksimum ataupun titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Jadi tadi untuk nilai A yang kurang, yang lebih daripada kosong, bentuk grafnya adalah melengkung ke atas. Bila melengkung ke atas, titik yang paling bawah ini merupakan titik yang paling rendah sekali, kita panggil sebagai titik minimum. Okay, contohnya di sini, ini merupakan titik minimum, di mana koordinatnya kita bacakan daripada X dan juga daripada Y. Sebagai contoh di sini X-nya 2, Y-nya 1. Jadi titik minimumnya adalah, koordinatnya adalah 2, 1. Manakala untuk nilai A yang negatif, iaitu graf yang melengkung ke bawah, di hujung di paling atas ini merupakan satu titik yang paling tinggi sekali, kita katakan sebagai titik maksimum. Okay, contohnya di sini, ini merupakan titik maksimum. Bagaimana untuk membaca koordinat bagi titik maksimum ini? Kita lihat pada paksi X. Sebagai contoh, X di sini ialah 5 dan Y di sini 4. Maka titik maksimumnya kita bacakan sebagai koordinatnya 5, 4. Jadi untuk titik maksimum diperolehi apabila A kurang daripada kosong, iaitu bila A kurang daripada kosong, grafnya melengkung ke bawah, melengkung ke bawah. Jadi ini merupakan titik maksimum. Manakala untuk minimum pula, titik minimum pula diperolehi apabila A lebih daripada kosong. Apabila A lebih daripada kosong, grafnya melengkung ke atas. Jadi yang paling bawah ini ialah merupakan titik minimum.
Kita masih lagi dalam standard pembelajaran yang kedua. Okay, sekarang kita belajar pula apakah paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik. Jadi untuk mengenali paksi simetri sebenarnya ialah garis yang membahagi dua sama. Okay, garis yang membahagi dua sama dikenali sebagai garis simetri. Jadi untuk graf melengkung ke bawah dan melengkung ke atas, garisan yang di tengah-tengah ini yang melalui titik maksimum, garisan yang melalui titik maksimum dan juga garisan yang melalui titik minimum. Kedua-dua garisan ini, sebenarnya garisan ini adalah selari dengan paksi Y. Kita panggil sebagai paksi simetri. Iaitu paksi simetri ini ialah garis yang selari dengan paksi Y. Jadi bagi setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Dan paksi simetri akan melalui titik maksimum ataupun titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Jadi untuk memahaminya sebagai contoh, di sini ialah sata kartes. Ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. Ini merupakan suatu graf fungsi. Ini ialah titik minimum. Jadi garisan di tengah-tengah ini merupakan paksi simetri. Paksi simetri ini adalah selari dengan paksi Y. Dan garisan ini kita boleh baca nilainya diwakili oleh X bersamaan dengan, kita lihat kepada persilangan paksi X sebagai contoh, ia bersilang pada 5. Jadi di sini garis ini merupakan garis X bersamaan dengan 5. Jadi garisan paksi simetri ini adalah selari dengan paksi Y dan kita boleh lihat dia mestilah melalui titik minimum ataupun titik maksimum. Jadi, kesimpulannya, paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum ataupun titik minimum. Untuk menguji kefahaman anda tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, sila buat latihan berikut iaitu daripada buku teks muka surat 10. Dan bolehlah berbincang dengan rakan-rakan atau bersama guru mata pelajaran anda. Alhamdulillah, selesai video CD pertama untuk bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam suatu pemboleh ubah. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel YouTube Cikgu dan sebarkan kepada rakan-rakan anda juga.